Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmati TS Muhammad bin Abdullah, penyelia 1 program Bajet Organik UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang. Yang dihormati Encik Ahmad Huzairi bin Khalid, penyelia 2 program inovasi Bajet Organik PIBO UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang. Yang dihormati Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad, Ketua Seksyen Pendidikan Masyarakat SW Corp Johor, selaku penceramah jemputan pada hari ini. Yang dikasihi Saudara Haris Daniel bin Izwani Masri, Pengurus Program Inovasi Bajet Organik PIBO UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang. Seterusnya, barisan ahli PIBO yang dirahmati Allah sekalian. Megah berarak, indah berbalam, di puput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat petang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program pada petang ini. Saya, Nur Syazwani Amira, selaku moderator anda pada petang ini, mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dalam program siri webinar PIBO Bengkel Penghasilan Bajet Organik Kaedah Takakura yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad, iaitu penceramah kita pada hari ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, bagi menambahkan keberkatan majlis pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan untuk mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Afi Hazim bin Asri. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما يا الله يا رحمن يا رحيم. Sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini bagi menzahirkan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak terhitung banyaknya. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat pemberian-Mu, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami berhimpun dalam bengkel penghasilan bajet organik Kaedah Takakura ini untuk menimba ilmu-Mu yang sangat luas, bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu, berkati dan rahmatilah majlis kami pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah untuk menerima serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing serta mampu untuk mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Muhammad Afi Hazim atas bacaan doa sebentar tadi. Para hadirin yang dirahmati sekalian, untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, tujuan program ini diadakan adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dalam proses pembuatan bajet organik untuk kumpulan PIBO. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak tentang penceramah kita pada hari ini. Nama diberi ialah Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad. Beliau merupakan alumni ITM Shah Alam dan juga Institut Kesihatan Malaysia. Beliau juga telah dilantik sebagai pegawai Kitas Semula Negeri Johor pada akhir tahun 2011.
Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam mengendali dan menguruskan kebersihan kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Selain itu, Tuan Haji Zulkifli juga telah menjadikan Bandaraya Johor Bahru menerima anugerah PBT terbersih tempat pertama dan kedua dalam Malaysia. Akhir sekali, beliau menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang sebanyak 2 kali di Majlis Bandaraya Johor Bahru dan sekali di SW Corp. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Tuan Haji Zulkifli untuk memulakan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Pertamanya terima kasih kepada kita iaitu Puan apa nama? Betul pula. Puan Nur Syazwani kepada yang berusaha semua sekali dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam program pada kali ini. Saya ucapkan semoga tuan-tuan puan-puan berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pertamanya saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga selamat petang kepada semua yang hadir. Semoga petang ni kita sama-sama berkongsi ilmu sebagaimana yang dikehendaki. Dan saya sebolehnya akan cuba berusaha untuk mendapatkan memberi input yang terbaik. Dan hasil perbincangan awal saya dengan pihak siapa yang wakil Azrul ke siapa yang telefon saya, dia kata nak buat 2 program iaitu Bokashi dan juga Takakura, tapi saya rasa masa tidak mengizinkan. Nanti Bokashi nanti kita ajar step by step. Sebab untuk melaksanakan Bokashi ni kita kena buat powder Bokashi, kita buat EM dan sebagainya. Bukan kita beli EM kita buat sendiri. Jadi nak beli pun boleh tapi memerlukan masa yang panjang. Jadi pada kali ini saya akan ceritakan tentang berkaitan dengan Takakura saja kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Juga kenapa dan mengapa saya beraksi kepada Takakura ini sebenarnya kalau kita pandang, kalau kita tengok pada pengurusan sisa pekerja di negara kita, pengurusan sisa pekerja negara kita telah pun mencapai sebanyak 80,000 tan. 80,000 tan ni bukan sedikit. Dan kalau kita ambil spek yang kecil negeri Johor saja, negeri Johor saja telah mencapai sebanyak 4,000 tan satu hari. Okay, kalau Malaysia 80,000 tan satu hari, kalau di Malaysia lebih kurang 4,000 tan satu hari. 4,000 tan satu hari ni terlampau banyak sekarang. Semakin lama semakin banyak. Kenaikan dia setahun lebih kurang 5%. Disebabkan beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan penduduk. Yang kedua, pertumbuhan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kemampuan yang dihasilkan oleh penduduk kerana ada berkewangan dan sebagainya. Dan berbagai-bagai faktor yang boleh menyebabkan banyaknya sampah di Malaysia lah, khususnya dalam Malaysia ni lah. Dan negeri Johor sekarang telah mencapai 4,000 tan satu hari. Semua orang tahu bahawa negeri Johor ini adalah SW Corp melantik konsesi SWM. Semua orang tahulah konsesi SWM sebagai mengangkat sampah dan sebagainya. Dan untuk makluman, sampah daripada 4,000 tan tersebut sebanyak 45% daripada sampah tersebut adalah makanan. Jadi 45% ni adalah sebanyak mana daripada jumlah sampah tu. Sebenarnya kalau kirakan 45% ni lebih kurang 1,800 tan. Ya, lebih kurang 1,800 tan satu hari. So, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak tahu macam mana banyaknya lori untuk mengangkat sampah. Okey, untuk angkat sampah bagi satu hari,
Kalau 1,800 tan tu kita bagi, kalau lori tu boleh muat 8 tan, bagi sendiri kita mungkin boleh capai lebih kurang 200 lori. 200 ke berapa ratus lori, cuba bagi sendiri, kita akan capai banyak lori memerlukan untuk angkat sampah makanan saja. Sebab makanan sebanyak 1,800 tan satu hari. Dan kenapa kita terjadi macam gini? Kerana sampah negeri kita ni memang banyak, tetapi sampah-sampah makanan yang menyumbang kepada jumlah sampah yang ada di Malaysia, termasuk khususnya pada negeri Johor. Dan untuk makluman juga, kenapa makanan banyak? Mungkin ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yang menyebabkan makanan kita banyak dibuang adalah faktor kita mempunyai keuangan yang cukup. Itu jelas kan. Negara Malaysia ni, khususnya negeri Johor, penduduknya mempunyai ada keuangan pertama. Yang kedua, apabila beli, dia akan suka membazir apabila makanan tu kurang sedap. Tidak selera dengan dia lah. Okay. Yang ketiga, faktor makanan ni, faktor nak nyimpan lama dan basi. Yang keempat, kemungkinan juga faktor kenapa makanan yang tak habis dibuang adalah kerana lebihan makanan yang diberi tu dah diusik dan tidak boleh disimpan dan buang. Jadi faktor-faktor dan banyak lagi beberapa faktor menyebabkan sumbangan kita kepada sisa pepejal, pertambahan sisa pepejal. Untuk makluman hadirin hadirat, ini fakta saya nak cerita sikit. Untuk masuk sebuah lori ke tapak perusahaan kita kena bayar. Kerajaan kena bayar, bukannya percuma. Yang penting tuan-tuan fikir sedikit, 1 tan, kalau kita masuk 1 tan saja kita kena bayar RM90 untuk tapak perusahaan. Kalau 4,000 tan di negeri Johor, tuan-tuan boleh kali sendiri berapa banyak kita bayar untuk satu hari untuk melupuskan sisa pepejal di negara kita, termasuk negeri Johor, khususnya pada negeri Johor itu sendiri. Saya akan ceritakan aspek negeri Johor sendiri. Untuk makluman, tapak pelupusan kita pun semakin lama semakin dah penuh. Yang mana tapak pelupusan itu sendiri sudah banyak yang tempat ditutup. Sekarang hanya ada beberapa tempat saja dibuka. Dan untuk makluman juga, tak ada satu tempat pun manusia ni suka tapak pelupusan tu berada berhampiran dengan rumah dia, dengan tempat penduduk. Jadi perkara ni adalah menjadi satu perkara yang sangat sukar kepada kerajaan untuk mendapatkan tapak pelupusan yang bersesuaian. Kerana negara kita ni, kita tahu tinggi sangat dia punya air bawah tanah tu ada semua, dia boleh mencemarkan tempat pengumpulan air kita kalau kita tak jaga dengan sempurna. Okey, saya juga suka menyebut bahawa semua agama, termasuk agama apa pun dalam Malaysia ni, dia tak suka akan melarang pada umat dia membazir. Okey, dan kalau kita orang Islam ni berbagai dalam Quran pun ada dan banyak dalam surah, antaranya surah termasuk dalam surah Isra pun ada ayat yang ke-27. Saya izinkan saya membaca surah ayat yang ke-7 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Ayat ni telah diperingatkan oleh Allah SWT, sesungguhnya pembaziran itu adalah amalan syaitan. Maka syaitan itu sangat kufur kepada itu. Maksudnya, maksud ayat ini supaya kita sendiri sebagai khalifah di muka bumi ini jangan suka membazir dan sentiasa bersyukur rezeki-rezeki yang Allah bagi. Oleh kerana kecuaian kita sendiri juga menjabat sentiasa berlaku di darat dan juga di lautan, yang sesuai dengan ayat Al-Quran juga dalam surah Ar-Rum. Tak silap surah Ar-Rum ayat 41. Okey.
Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya bercerita bagaimana untuk kita laksanakan baja takakura ni sebagaimana tajuk utama, saya juga sangat mengharapkan tuan-tuan mengambil inisiatif dulu supaya agar kita jadi dunia ni jangan suka membazir, okey? Dan saya tahu juga di tempat negara kita ni dia tak sama jumlah sampah setiap bulan. Dia berdasarkan kepada bulan-bulan tertentu. Kalau sampah yang paling banyaknya biasanya pada masa musim musim buah-buahan, yang kedua musim hari bulan puasa. Yang mana kalau musim bulan puasa ni makanan-makanan yang banyak sangat kita terima daripada penduduk ke 40% adalah makanan yang berlebihan dan tidak dimakan oleh, walaupun makanan tu masih baik lagi tapi dibuang. Okey, ini menampakkan kita sebagai manusia-manusia yang suka membazir. Saya tidak mengatakan pada kamu dan kami, kita lah, maknanya kita semua yang suka membazir. Dan Allah SWT juga mengatakan ia akan kiralah satu persatu apa perbuatan kita dan akan diperlihatkan kita, seperti dalam surah Al-Zalzalah lah, ayat-ayat yang ke-7 dan juga yang ke-8. Jadi saya tuan-tuan yang puan-puan yang saya kasihi, sebolehnya sebelum kita buat takakura ni, kita cuba fikirkan pada diri kita juga, jangan kita suka membazir. Saya ni macam bapak tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali apa benda kita suruh kita peringatkan, walaupun benda tu selalu ada di pemikiran kita, namun berapa yang boleh ikut, yang mana berapa banyak yang boleh menjadi satu budaya yang mengurangkan kepada pembaziran. Maka saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan adalah generasi yang membimbing kepada generasi yang akan datang. Tuan-tuan adalah satu contoh modul kepada anak-anak yang akan datang. Jadi sukacita saya berharap tuan-tuan adalah akan berubah dan juga memberi ilmu, walaupun benda itu orang tak suka, tapi anggaplah ilmu itu kita bagi kepada dia supaya dia ikut. Nescaya ilmu yang kita bagi itu adalah ilmu yang benar bermanfaat kepada mereka. Maka Allah SWT dah kata, ilmu yang bermanfaat ini, yang berguna ini adalah menjadi kita sebagai yang bahagia dunia dan akhirat. Apa maksudnya? Sebab Allah dah bagi tahu 3 perkara pahala kita berpanjangan, iaitu anak yang soleh. Yang kedua kan kita akan berkongsi tentang ilmu bagaimana untuk melaksanakan baja takakura. Baru-baru ni saya telah berkongsi 2 ilmu ni kepada semua guru-guru di sekolah negeri Johor. Pada hari Sabtu baru ni saya telah pun bercerita dan sebagainya, dan kerana diminta oleh oleh seseorang untuk saya sharekan ilmu ni, dan mungkin hari Sabtu ni juga saya akan sharekan tentang ilmu-ilmu ini kepada guru-guru 2 buah negeri di Malaysia. Dia orang minta, jadi mungkin saya akan paksa bagi jugalah. Dan pada hari ini saya akan share sedikit, walaupun masa yang pendek ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian dapat menerima dengan baik. Dan tuan-tuan sekiranya tidak puas hati juga, tuan-tuan boleh bertanya dengan saya. Allah, kita akan jawab. Kalau tak boleh jawab pada masa ini, kita akan jawab pada masa akan datang. Seterusnya, kalau tuan-tuan rasa tak boleh, rasa tak confident lagi untuk laksanakan, tuan-tuan nanti masa boleh panggil kita cuba buat praktikal. Saya harap tuan-tuan boleh panggil saya untuk kita buat praktikal bersama-sama, supaya ilmu yang saya bagi ni, yang kita share sama-sama ni, kita cari ni, kita jadikan ia sebagai budaya untuk kehidupan walau mana kita pergi. Sebab yang saya nak share ni ada perkara yang boleh dibuat di rumah pun, untuk family. Saya buat dengan family, dan ramai lagi yang telah cikgu-cikgu dah buat semua sekali dan dah jual dah benda ni. Dan di pasaran pun ada. Kalau tak nak buat, kalau kita tak nak ambil ilmu, kita beli je kat pasaran. Tapi saya rasa je, kalau ilmu ni kalau kita tak ada, rugi. Okay.
Okey, saya di share screen ni, apa itu definisi pengkomposan? Okey, pengkomposan adalah proses penguraian dan penstabilan bahan-bahan organik secara biologi di bawah kaedah yang terkawal bagi menghasilkan produk untuk kebaikan tanah dan juga pokok-pokok tumbuh-tumbuhan. Ini adalah masuk definisi. Dan apa yang kita faham, apa itu takakura? Kenapa namanya takakura? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya takakura ni adalah nama takakura, nama orang. Orang yang menemukan kaedah baja kompos. Sebab tu dipanggil pengkomposan takakura. Dan saya bersama dengan Profesor Takakura ni 3 tahun. Dia adalah profesor daripada Jepun. Universiti of Jepun. Saya bersama dengan dia 3 tahun. Dan saya juga selalu share pengalaman dia dan pengalaman saya. Dan alhamdulillah saya dah jadi kawan rapat lah dengan dia. Tapi sekarang dia balik Jepun, susah sikit lah nak jumpa. Okey. Itu apa itu general, itu saya dah cerita tentang definisi pengkomposan. Okey. Yang kita bincangkan ini adalah pengkomposan takakura. Dan saya akan bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan agar sama-sama kita ambil iktibar, kita faham macam mana nak buat takakura. Next. Okey. Di sini adalah mengapa sasaran pelaksanaan sisa makanan. Sisa pertama, sisa makanan yang dikurangkan dan dilupuskan di tapak pelupusan. Okey, kita nak kurangkanlah sebenarnya sisa makanan di tapak pelupusan. Kerana sisa makanan ni menyebabkan tapak pelupusan kita jangka hayatnya pendek. Yang kedua, busuk kerana penguraian dan sebagainya. Kerana juga menyebabkan kos yang tinggi, kos yang ditanggung oleh pihak kerajaan terlampau tinggi. Tadi saya dah cerita bagaimana tadi sedikit tadi. Kalau 1 tan dah kita kena bayar RM90, maksudnya kalau dah 4,000 tan satu hari, berapa banyak kita kena bayar. Dan kalau tuan-tuan pandai, kira sebulan, kiralah berapa ribu tan, kalilah dengan 90, kita kena, kerajaan kena bayar tu nak masuk tapak pelupusan tu. Apa secara pelaksanaan? Kita mempraktikkan amalan pengasingan sisa sumber di rumah. Okey, kita dapat asing, kita dah buat dan memanfaatkan. Itu salah satu juga dia dapat memanjangkan jangka hayat tapak pelupusan. Okey, dan untuk menghasilkan produk yang berfaedah lah kepada kita dan kepada tumbuh-tumbuhan. Tak payahlah kita nak beli lagi. Kita buat sekali boleh jadi, insya-Allah kita akan boleh ajar pada orang lain. Ilmu tu pula boleh diturunkan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dan juga turunan lain. Next. Okey. Apakah jenis, kalau kita tengok konsep kompos ni kita makan semua yang ada konsep di keliling ini adalah untuk semua tumbuhan dan tanaman. Makanan-makanan, apakah jenis makanan yang kita boleh buat kompos? Apakah jenis makanan yang kita boleh buat proses pengkomposan takakura? Okey. Saya untuk bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, untuk proses takakura yang kecil ini, saya rasa kita boleh, semua jenis makanan boleh buat. Cuma tuan-tuan fikir yang berminyak tak boleh tuan-tuan yang berminyak. Contoh apa, kalau mi goreng tu berminyak, boleh muna tapi kena masukkan dulu air, buangkan dulu minyak dia. Yang mana berminyak tu tak boleh, nanti dia punya mikroorganisme dia akan mati dan sebagainya. Okey, lepas tu makanan apa lagi? Semua boleh lah, jangan letak tulang pula, tulang ayam, tulang lembu dan sebagainya, kerana proses penguraian dia sukar. Jadi kalau boleh kita cuba kurangkan. Okey, kita cuba buat benda ni yang terdapat di rumah-rumah sajalah. Proses semua makanan, nasi boleh, mi goreng boleh, sayuran boleh, buah-buahan boleh, tapi kita potong kecil-kecil lah sikit Nanti jangan kita gunakan yang besar-besar tu, nanti penguraian yang lambat. Okey, kita next lah, kita cerita sikit. Next. Okey. Bagaimana kita nak buat dia punya nak menyediakan takakura ni, proses takakura ni bukan dia boleh buat terus buat. Asal kita nak buat, kita terus buat, tak boleh. Sebenarnya proses takakura ni, pertama kita kena buat air penampaian dia.
Tetapi dia senang-senang. Anda dengar betul-betul macam mana, nanti kalau rasa kita nak panggil buat praktikal, insya-Allah saya akan beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan, mungkin ada masa kita akan boleh buat praktikal. Kita cari masa lah. Kita tengok pihak pengurusan. Kalau dia sesuai nak panggil saya, dia nak bagi saya, kita panggil, saya terima. Kalau tak nak panggil, nak buat macam mana Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk melaksanakan air penampaian untuk laksanakan takakura ni, baja, takakura, pengkomposan ni sebenarnya bukan baja, tapi ramai yang panggil baja. Saya pun panggil baja. Sebenarnya ia adalah proses penguraian dan sebagainya. Okey. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kita perlu ada sekurang-kurangnya kalau kita nak buat kat rumah, kita perlu ada satu tempe. Saya rasa semua orang dekat negeri Johor ni tahu tempe kot. Tempe tu boleh dibeli dengan harga lebih kurang RM1 saja. Dan apakah selain daripada tempe boleh buat? Boleh lain, tapi mahal ya, yogurt dan sebagainya boleh. Tapi yang biasa buat, yang ketemunya adalah tempe lah. Tempe ni makanan yang paling murah, yang tuan-tuan boleh dapat dekat mana-mana. Kedai runcit, pasar dan sebagainya. Okey, satu tempe ni adalah minimum untuk kita buat kat rumah kita je. Bukan saya nak cerita tuan-tuan orang besar. Tapi tuan-tuan orang besar boleh buat lah. Tak ada masalah, boleh kali dan sebagainya lah. Nak buat kali besar, katakan nak buat kilang, boleh. Ada 2-3 tempat dah buat kilang hasil penerangan saya ni. Okey. Satu tempe ni tuan-tuan kena potong kecil-kecil. Okay. Pertama benda tadi tempe yang perlu disediakan. Okay. Yang kedua benda yang perlu sedia gula merah. Kenapa gula merah? Kerana ini adalah pemakin kepada untuk bertubuh organisma. Yang ketiga tuan-tuan kena sedia apa? Air. Bekas. Okey, itu 4 perkara. Pertama tempe. Yang kedua gula merah. Yang ketiga air. Yang keempat bekas. Contohlah bekas tu tak payah beli yang mahal-mahal. Beli hanya yang boleh apa? Yang boleh pusing, yang simple-simple plastik dan sebagainya, yang tak kuih tu apa semua. Yang dah ada kat rumah lah, tak payah belilah. Tapi beli pun tak apa, baru RM1, 90 kot satu. Okey, untuk menyediakan air penampaian ni, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dikasihi, yang pertama tempe yang satu tempe ni, per minimum yang saya kata ni, adik-adik kena potong kecil-kecil. Tempe ni tak keras, dia lembut aja. Potong dengan pisau halus-halus je, buat yang kecil-kecil aja. So, kecil macam mana? Sebolehnya kecil tuan nak buat macam mana tak apa. Potong kecil-kecil, lepas tu ambil air lebih kurang 3 liter. Letak dalam bekas. Okey, bila dah capai itu, ambil 250 gula merah. 250 gram gula merah. Ya. Ini yang di slide ni tuan-tuan boleh tengok 250 gram gula merah. Tuan-tuan boleh masuk dalam air lebih kurang 3 liter air. Tuan-tuan boleh kacau. Kacau biar di dalam gula merah tu. Okey. Senang saja tuan-tuan. Lepas dah serbati semua dah tak ada masalah, jadi air tu akan menjadi warna kehitaman ke coklat, kan macam gitulah air tu. Lepas tu tuan-tuan ambil lah tempe yang dipotong-potong tadi, masukkanlah sekali larutan yang kita buat tadi. Jadi dalam pada tersebut kita dah buat air penampaian ni, kita tak boleh pakai lagi. Kerana air penampaian ni perlu masa dan untuk pembiakan bakteria. Bakteria yang boleh membantu kepada penguraian. Bakteria saya tak bagi tahu bakteria apa. Tapi ini kajian yang dibuat dah dua universiti yang buat kajian. Pertama Universiti Melaya, yang kedua Universiti Pertanian Malaysia. Dan dua-dua tu telah mengakui bahawa ia baik. Dan air ni perlu kita tutup. Yang air bacuan campur tadi ni kita tutup. Tutup dengan balang. Pertama, balang tu jangan mudah-mudah dimasuki oleh binatang. Okay, nanti busuk dan sebagainya. Tutup baik-baik. Tutup dan sebagainya, dan nanti
biar dia kurang-kurangnya 3 hingga 5 hari. Dah bila berlakunya 3-5 hari, dia dah bersedia untuk kita laksanakan. Kita kena buat dulu dia punya, bukan buat baja lagi, kita kena buat skam dia campur dengan tanah dulu untuk sebatikan dia dulu. Okey, setakat ni ada nak tanya? Saya rasa kalau nak tanya nanti boleh ruang chat dan sebagainya, insyaAllah. Kalau ada nanti kumpulkan kepada pihak pengurusan ataupun dia akan tanya saya. Kemudian hari, kada masa kita tak mengizinkan sangat. Lepas tu saya akan bagi jawapan dia lah. Yang mana nak tanya boleh kumpul sekali dan tanya, pihak pengurusan tu akan kumpul, nanti inform pada kita, maklumkan kepada staf saya, nanti saya akan jawab kepada semua persoalan yang timbul. Semoga kita setakat ni, saya rasa sajalah setakat ni, saya rasa tak ada masalah. Pertama, saya ulangkan sekali lagi. Pertama, kita perlukan tempe, minimum tempe 1. Ni nak buat kat rumah je, bukan kita nak besar-besar. Kalau nak buat besar boleh, tak ada masalah. Awak campur sekali lah, kali darab dan sebagainya lah. Satu tempe, RM1 je tempe harga dia. Ambil je satu. Yang kedua, gula merah. Gula merah kat mana nak dapat? Tuan-tuan boleh dapat dekat mana-mana sekarang gula merah. Gula merah ni ada di Kak Jaya, ni ada kat Kedai Runcit dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tanya. Gula merah yang macam mana? Nanti tuan-tuan tanya. Yang keras ke, yang sebaiknya ambil yang lembut tu je lah. Yang keras nanti payah nak kacau sebati. Banyak mana? 250 gram gula merah. Yang ketiga, ambil air. Air banyak mana? Ambillah air 3 liter air. Air apa yang terbaik? Adakah air hujan? Air hujan tak baiklah, air banyak kimia dan sebagainya. Air yang paling baik, air yang tak ada klorin. Tapi air klorin boleh? Boleh. Tapi saya cakap itu terang je lah. Saya pun guna air klorin juga. Okey, lepas tu macam mana? Tadi saya ulang ni. Potong halus tempe, ambil 250 gaul dengan air tersebut, sebatikan, jangan ada yang betul-betul keras dan sebagainya, gaul biar semuanya cair. Lepas tu ambil tempe masuk dalam tu, tutup dalam balang. Lama mana kita tunggu selama 3 hingga 5 hari. 3 hingga 5 hari, dia dah punya bakteria dah membiak dan sebagainya, kita dah boleh buka. Dah kita boleh buka, kita boleh guna tak? Boleh guna lah. Kita nak buat apa? Nanti kita step kedua. Step kedua ni, ini step pertama dah baru step pertama berapa lama dah kita? Dah lebih setengah jam lebih lah. Okay. Next slide. Okay. Tuan-tuan boleh nampak 3 liter air larutan penapaian yang kita buat tadi berapa lama? 3 hingga 5 hari. Kalau lebih pada tu boleh tak? Boleh. Tapi dia ada bau. Kenapa bau? Busuk. Sebab apa? Dia dah bergaduh, bakteria dah bergaduh banyak sangat, dia jadi busuk. Sebaiknya tuan-tuan gunalah untuk 3 hingga 5 hari. Okay, kalau lebih pada tu dia busuk sangat. Okay, kalau macam mana? Sebelum tu ni saya nak cerita juga. Nak buat sekali, boleh buat sekali dengan ambil 1 liter air, tambahkan 1 lagi item, 1 liter air letak lebih kurang garam 3 sudu. Masukkan 3 sudu, puan-puan boleh cari kulit apa? Kulit lemon, kulit apa lagi? Buah yang wangi-wangi lah, contoh buah apple, lemon. Ambil yang kulit-kulit yang nipi-nipi yang mudah tu, masukkan dalam 1 liter air dengan campuran garam tadi, tutup macam gini juga. Kenapa dan mengapa? Nanti kita boleh campur, kita buat takakuran nanti. Kita punya baja takakuran tu yang kita buat tu dia bau harum sikit. Jadi pertama saya ajar, air penapaian daripada tempe tadi. Kedua, 1 lagi air penapaian 1 liter lebih kurang 3 sudu garam. Tak payah banyak-banyak sangat, 3 sudu garam. Dalam air tersebut letak dengan buah-buahan, bukan buah-buahan, kulit dia je, kulit buah-buahan, supaya apa dia, nak suruh dia bau harum. Kulit macam mana? Kulit lemon, kulit buah apple dan sebagainya yang lembut-lembut je, tak boleh yang keras. Okey. Next slide.
Air penampaian ni, dah, baik balik. Okay, air penampaian ni, kita akan buka, kita akan tengok 3 hingga 5 hari, dia dah jadi dah. Dia akan ada gigi sikit putih-putih kat atas semua. Akan jadilah, confirm jadi. Tak pernah tak jadilah kalau buat benda ni. Lepas tu, minimumnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh mencari tanah dulu. Lepas tu tanah. Kita baru nak buat ibu kepada baja kita lah contoh. Contoh di dalam slide ni sekam padi. Tuan-tuan akan kata macam mana nak dapat sekam padi? Tak apa, tuan-tuan boleh banyak cara. Apa lagi selain daripada sekam padi boleh buat? Tuan-tuan boleh cari abuk kayu. Okey. Abuk kayu. Selain abuk kayu tu apa lagi boleh? Ganti dengan sekam padi. Selain sekam padi yang paling bagus ni, sekam dia yang debu, dedak dan sebagainya, boleh. Selain itu apa lagi? Daun kering, boleh. Gaulkan biar kering betul-betul, hancurkan dia, boleh. Selain itu, kelapa, apa benda? Ampas kelapa boleh. Boleh juga. Ada juga dalam pengajaran saya, orang tanya, boleh tak guna kelapa sawit punya yang kering punya dia punya sabuk dia? Boleh. Tapi kena kering betul-betul lah, jangan tu. Dan yang nama-nama yang saya bagi tadi tu boleh gunakan ganti dengan sekam padi. Dan pastikan kering, jangan lembab. Okey, pastikan kering. Jadi kenapa lembab kenapa tak boleh? Tak boleh. Nanti kita nak tak jadi nanti kan. Okey, daripada tersebut, sediakan juga tanah. Tanah macam mana? Sebaiknya tanah yang subur lah. Janganlah tanah ke batu-batu. Jadi tanah yang subur. Contoh, kalau nak beli tanah yang subur macam mana? Cari je kalau tanah gambut dan sebagainya banyak kat kita. Kalau tak ada juga, carilah belilah tanah banyak kat jual dekat dengan orang jual-jual bunga tu. Semua ada jual. Sekarang tanah pun banyak jual kat mana-mana. Tanah pun dah dijual sekarang. Bukan sekadar pasir, tanah pun dijual. Okey. Jadi dia punya nisbah tu ada depan ni dah saya share. Nisbah dia 1:2. 1:2 ni kenapa dan mengapa? Tak apa, tuan-tuan ambil je apa yang cerita. Macam mana nak buat banyak 1:2, tuan-tuan nak buat banyak pun tuan-tuan boleh buat macam gini juga. Kalau nak kata sekam padi 10 kilo, yang tu 20 kilo tanah, boleh. Tak ada masalah nak buat besar-besar. Okay, saya cerita ni yang kecil je. Tapi nanti jangan tuan-tuan nanti kata nak buat, boleh tak nak buat besar, tanya saya lagi. Tak, saya kata tak boleh. Semua boleh buat. Okey. Lepas yang dapat ni, tuan-tuan gaul lah sama rata sekam padi dengan tanah. Ataupun dedak yang tadi, ataupun dengan abuk kayu yang kering tadi, awak dah ambil apa semua. Gaulkan dengan tanah ni sama rata. Gaulkan sama rata, jadi kalau kata sekilo, 2 kilo, dah jadi 3 kilo, gaulkan sama rata. Apabila dia dah gaul sama rata, tuan-tuan boleh buat kat lubang tengah-tengah, ambillah air larutan penampaian tadi, bancuhkanlah, masukkanlah air itu, ambil sedikit air yang pewangi tadi, tak apa, ambil je bacuh sama rata dulu yang ni. Bacuhkan sama rata semua sekali, gaul. Kalau tak ngeri tak apa, gaul dengan tangan je, pakailah apa, sarung tangan dan sebagainya. Tak nak gaul dengan tangan, skop pun boleh. Tak nak gaul dengan apa, tak payah. Jangan geli-geli. Semua ni bakteria-bakteria baik kat dalam ni. Jangan takut. Boleh basuh tangan tu. Okay. Lepas tu letak air penampaian tersebut. Air penampaian ni dia tak busuk sangat, tak ada masalah. Bancuhkan semua sekali. Apabila dah bancuh semua, dia akan lembab. Ambil air sekam padi dengan yang dah bancuh tadi. Jangan terus letak semua air penampaian ni tau. Ambil letak sikit gaul, supaya dia lembab-lembab. Yang kita buat tadi, kita ambil kepalkan dengan tangan kita. Agak-agak kita buka, dia terkepal, dah cukup lah. Tak payah lebih banyak-banyak. Jangan sampai berair. Jangan sampai dah jadi macam paya. Tak payah. Dia dah beroleh kepal, buka, dah cukup lah. Jadi, kita dah jadi ibu kepada takakura kita. Okay. Lepas dah saya confident, tuan-tuan dah confident untuk jadi yang sesuai, tuan-tuan carilah bakul ke apa ke semua sekali.
Dia perlukan pengudaraan juga. Bakul tu ada lubang kiri kanan lah, senang. Lepas tu tuan-puan boleh dapatkan kapet lah. Kapet yang buruk, kapet yang nipis lah, jangan tebal sangat. Letaklah dalam bakul tersebut supaya tak nak ada tumpahan daripada bancuhan kita. Okay. Letak, masukkan semua sekali dalam bakul tu, bahan-bahan yang kita buat macam seperti ibu ni, dan selain yang bancuhan dengan tadi, biarkan dulu. Lepas tu ambilkan kain yang ni kalau boleh kain yang kita tak pakai lah, jangan beli kain baru tak guna punya. Okay, kalau kain baru ni kita boleh pakai dulu, biar ambil kain buruk. Saya percaya kain buruk ni banyak kat mana-mana. Kalau tak ada kat rumah, pergi cari tempat orang buang tampah tu, lambat kain buruk. Sekarang orang buang kain buruk pun dah jadi bertatan satu hari. Dah kan. Ambil kain tu, kita tutup. Tutup dengan baik-baik tau. Tutup, jangan perlu diikat lah. Ikat kiri kanan bakul dan sebagainya. Kenapa dan mengapa? Kita tak naklah kacau ganggu yang berlaku, terutama lipas. Apa lagi? Serangga-serangga yang tidak diingini seperti lalat, tikus yang masuk dalam tu. Kalau lalat masuk ke dalam tu kan dia bertelur jadi ulat. Yang pentingnya awak geli nanti. Nak pakai pun geli. Tapi bila tak ada ulat, tak ada masalah. Dia boleh pakai juga ulat tu. Kita buat kompos sekali dengan ulat. Tapi kita rasa geli. Nanti benda yang saya ajar ni boleh simpan kat rumah. Nanti tuan-tuan rasa tak boleh simpan rumah, dah campur ulat. Kita ni kalau lelaki mungkin tak berapa geli. Dan ada juga lelaki geli. Kalau perempuan memang geli sungguh. Kau tengok ulat ni. Okay? Jadi pasal tu kita tutup. Jangan tutup tu bukannya tutup dengan penutup tu, penutup dengan kain saja yang nipis tu, elakkan lah. Sebab kita nak pengudaraan dia. Okay? Berapa lama kita tutup tu? 7 hari. Di Peram dulu kita tutup 7 hari. Dia kata 5 hari, 7 hari better. Lebih baik. Macam mana dapat 7 hari tu? Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tahu 7 hari ni tuan-tuan boleh buka tengok apa semua, tak ada masalah. Hari-hari nak buka macam mana, tak ada, tutup dia. 7 hari tuan-tuan buka, tuan-tuan akan nampak di atas tersebut, di atas yang kita campuran kita buat ni akan keluar fungus, keputihan. Dah jadi dah tu. Tuan-tuan dah jadi tu, dah berjaya step ni. Step mana ni? Step ni dah step kedua dah. Bila 7 hari dah buka, dah jadilah. Step ketiga kita campur dengan makanan dia. Makanan mana? Makanan yang kat rumah kita. Banyak mana kita nak campur? Kita kena bagi tahulah, jangan tak banyak-banyak sangat. Bagaimana kita nak campur? Banyak persoalan-persoalan timbul apabila saya bagi cara. Pertama, orang kata banyak yang kita buat contoh ni baru banyak. Okey, saya bagi tips. Jangan lebih daripada 500 gram. Tapi saya rasa rumah pun tak berbazir banyak sangat pun. Dan macam mana? Kalau roti tu hancurkan dulu, nak memudahkan dia. Kalau benda-benda berminyak, tak payah larut lah. Melainkan kamu buang minyak dia. Contoh mi goreng. Lalukan dulu, bersihkan dulu, keringkan dulu, masukkan dalam. Macam lepas tu banyak-banyak 500 gram. Kalau sekilo boleh tak? Nanti sekilo tak berapa jadi. Ya, kalau nak buat sekilo kena buat banyak lagi, 2 kali ganda sekilo sehari. Kalau nak buat besar boleh lah. Tapi sekarang cerita ni, saya yang cerita ni paling maksimum pun 500 gram. Itu saya cerita maksimum. Nanti jangan pula yang kata berapa banyak yang ada tu tuan-tuan tu. Tuan taruk je. Okey, kalau sayuran boleh sayuran potong halus-halus lah, mudah. Kalau kita nak letak satu benda gitu lambat sikit lah. Tapi biasanya saya potong halus-halus lah. Jadi tak ada masalah. Ini adalah cara kita nak buat. Kita ambil je sayuran, kita ambil je makanan yang kita tak habis, kita pasti dia tak ada minyak, bagi kita pastikan bahawa dia taklah lembab sangat, campur air dan sebagainya. Kita lalu dulu apa semua, baru kita taruh. Berapa banyak? 500 gram. Kita taruh dalam bekas yang kita tadi tu, kita nak buat baja kompos. Kita komposkan dengan baja yang ni, kita gali sikit, kita letak, kita gaul sama rata. Berapa banyak kita nak taruh? 500 gram setiap hari. Faham 500 gram setiap hari. Bukannya 500 gram sekali.
Berapa lama? Biasanya untuk penuh ni pun dalam 20 hari penuh kot. 20 hari ke 30 hari ke penuh lah. Mungkin berdasarkan kepada jumlah yang letak hari-hari lah. Mungkin dalam 2 hari tuan-tuan tak ada makanan, balik makan kat luar ataupun tak ada, tak apa. Tuan-tuan akan letak sini setiap hari, gaul sama rata tutup. Lepas tutup, tuan-tuan besok buka balik, tengok, taruh balik, gaul balik, tutup. Okey. Dalam masa dah penuh apa semua, biar dulu dalam tempoh 2 minggu. Ke minimum dia lah tu, 2 minggu. Dia akan, tuan-tuan boleh ambil separuh aja. Tuan-tuan boleh ambil separuh, jangan ambil semua. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil semua, susah sulit lagi. Tuan ambil separuh je makanan dari bekas tuan-tuan sebut. Tuan-tuan boleh taruhlah dekat dengan kotak dulu ke dan sebagainya supaya nak betul-betul penguraiannya dilaksanakan. Dan bekas yang tinggal lagi separuh ni, tuan-tuan boleh taruh daripada dapur tersebut. Bahan-bahan yang buang, bahan-bahan makanan yang tak habis. Nasihat saya, jangan yang minyak, jangan ada yang tulang-tulang kasar, giabok dan sebagainya. Selain daripada itu, jangan letak pula benda-benda keras yang sukar untuk dikomposkan. Kita nak buat segera kan. Okay. Kalau kayu-kayu jangan taruhlah. Sayur-sayuran semua boleh, tak ada masalah. Dia buat potong kecil-kecil je. Okay. Lepas tu macam, okay. Tuan-tuan tengok sendiri. Okay. Tuan-tuan tengok ni makanan-makanan yang jenis ni semua ni. Yang nampak depan ni lebih kecil zat organik, dipotong-potong lebih senang untuk diuraikan. Betul lah tu. Saya cerita tu. Jadi tuan-tuan kalau taruh banyak besar-besar dia susah. Pasal tu kadang ada orang dia ambil pengisar, dia kisar terus untuk yang terbaik lah. Jadi bila dah taruh 2 minggu tadi, kita ambil simpan, larut dalam 2 minggu. Kita letak dalam kotak, pasti penguraian dia. Dah kosong dah sikit, dah separuh dah bakul kita tadi. Kita gunakan satu tiap-tiap hari pula daripada masa ke depan tu ambil 500 gram satu hari, gaul 500 gram satu hari sehingga penuh pula. Ambil pula asingkan pula. Maksudnya selepas tu pengasingan, tuan-tuan dah boleh tengok bila dah jadi baja reput semua, dia dah jadi baja. Dia akan dah penguraian dibuat apa semua. Masa mana bila boleh pakai. Okey, tuan-tuan bila dah asing tu, tuan-tuan dah rasanya lepas dah saya biasanya saya buat 1 bulan tu dah okey dah. Boleh pack dan sebagainya. Tapi tuan-tuan tengoklah boleh pakai dah. Dah boleh pakai selepas tu. Bila dah kompos semua dah boleh pakai. Macam mana nak pakai, banyak mana nak pakai, tuan-tuan boleh pakailah macam mana nak buat. Dan tuan-tuan nak pakai pokok apa, nanti kita cerita kalian yang ni. Sebab kita dah buat uji cuba dulu sebelum kita cerita ni bersama-sama dengan pegawai-pegawai saya, dengan Profesor Takakura dan pegawai negeri. Bukan kat Johor saja, dekat dengan mana-mana lah di Malaysia ni kita panggil, kita buat uji cuba. Okey, nanti ada orang tanya, berapa lamakah boleh pakai tentang Takakura ni? Dia boleh pakai bahan ni untuk campur-campur berapa lama? Okey, dia setelah buat ujian, dia boleh pakai berapa lama tuan-tuan boleh ambil. Kalau tuan ambil semua sekali, tuan-tuan kena buat daripada awal. Kadang-kadang tuan nak ambil semua sekali untuk masukkan dalam kotak dan sebagainya untuk penguraian, dan tu diambil untuk buat baja dan dah campur nak pada baja semua. Bila tuan ambil semua sekali, tuan-tuan untuk buat Takakura ni bermula daripada awal. Apabila bermula daripada awal, tuan susah sikit. Jadi dengan itu saya cadangkan tuan-tuan ambil separuh je. Jangan ambil semua. Apabila dah ambil separuh, buat. Lepas tu dah penuh tu, biar dulu minggu, ambil pula separuh. Boleh buat. Sampai bila-bila? Okey. Saya rasa setakat ni tuan-tuan rasa faham lah kot. Saya dah lebih kurang kat sejam dah ni. Okey.
Okey, selepas tu tuan-tuan dan puan-puan simpan kat mana ni? Simpan pertama jangan kena air hujan. Yang kedua jangan guna tempat matahari. Simpan di mana? Suhu bilik. Kat mana? Garas dalam rumah, garas kereta dan sebagainya boleh. Bau tak? Tuan-tuan, kalau dia ada bau sikit lah, tapi kalau dicampur dengan garam tadi, cerita dengan air buah, dia jadi wangi. Itu rahsia dia. Dia wangi. Setakat ni saya faham kot. Semudah ni. Kalau kita sama-sama buat praktikal nanti, tuan-tuan rasa paling hebat sebab tuan-tuan tak payah nak ngapal dah ni. Tuan-tuan akan ingat sampai bila-bila. Dan tuan-tuan tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tuan-tuan boleh buat sendirinya. Masing-masing boleh buat. Sebenarnya ilmu ni kadang-kadang orang tahu, orang malas nak buat. Tapi bila dibuat sampai ingat bila-bila. Okey? Okey, nanti soalan dia. Kita nak balik kampung. Sedangkan benda ni nak makan. Macam mana? Tuan-tuan baliklah kampung. Berapa lama tuan-tuan nak balik kampung? Katakan seminggu. Biasa je lah orang bercuti seminggu. Tuan-tuan baliklah seminggu, tak ada masalah. Tapi tutuplah dengan kain tu. Jangan buka pula kain. Nanti kalau tuan-tuan buka kain, balik kain, macam-macam ada dalam tu. Bila kita tutup kain, dengan kain supaya semua binatang tak boleh masuk, tak ada masalah. Okay. Nanti tuan-tuan balik, tuan-tuan tengoklah balik. Tuan-tuan balik daripada bercuti, balik kampung tu, tuan-tuan balik, tuan buka. Bila tengok tuan-tuan pertama, tuan-tuan akan dapat dia kering. Dia akan kering. Bila tuan-tuan nampak dia kering, tak ada masalah. Bakteria tu dia mesti hidup. Bakteria yang kita buat ni dia rajin. Dia rajin. Kalau kita tidur pun dia bekerja. Kalau kita makan pun dia bekerja. Tapi bila dah kering apa semua sekali, tuan-tuan jangan bimbang benda ni jadi tak jadi. Cuma tuan-tuan jadi ambil air dan basahkan dia, lembapkan dia. Sebaiknya air yang bukan klorin lah. Banyak mana lembapkan je, jangan sampai kau letak air sampai berliter-liter. Lembap kau. Dah agak lembap tu dah cukup. Boleh aktifkan balik. Dia aktifkan balik. Bakteria tu aktif semula. Okay. Lepas tu ada masalah lagi. Kalau lah masuk lalat dah jadi semua boleh pakai? Boleh. Tapi geli sikit lah macam tadi saya cakap. Okay. Tuan-tuan tengok sendiri macam mana nak pakai, macam mana nak buat, macam mana kamu nak pakai di pokok apa, semua. Ada orang tanya pokok apa boleh pakai. Pokok apa tuan-tuan nak pakai? Pokok durian boleh. Orang yang buat dusun durian pakai lagi bagus. Okey, kita bersama dengan UM tu kita buat berapa ekar pokok durian Dah dia pakai bajian ni sebab bajian ni telah buat pokok durian dia semua berbuah dengan baik. Dan saya pun malas nak lebih-lebih bagi tahu, tapi yang paling pentingnya semua pokok boleh guna. Okey, next. Okey. Setelah sisa organik dimasukkan, kampus organik tadi dengan kompos tahan. Okey. Sisa organik ditanam supaya ia dapat diurai dengan sepenuhnya. Kekalkan suhu panas dengan menutup bekas pengumpul. Saya dah cerita tadilah. Okey, dia gaul setiap hari, kekalkan, dia akan panas dia automatik yang biasa diharap. Okey, next. Okey, inilah baku saya cerita tadi, tutup pun macam mana macam ginilah. Bakul tu tak payahlah macam gini, boleh cari bakul mana-mana. Tak payahlah beli bakul-bakul yang ada tak pakai kat rumah je. Cari je, kalau kata tak ada beli pun tak apa. Okey. Ia masa 3-6 bulan untuk menjadi penuh jika letakkan 500 gram sisa. Ini bakul besar pasal tu kata 5-6 bulan, bakul besar. Dia different pada bakul lah. Okey, next. Okey, boleh tengok kat sini. Sisa makanan akan terurai dan berubah bentuk dalam masa 1 hingga 2 hari jika kompos berada dalam keadaan baik. Dia akan dapat terurai. Bukan 1-2 hari, 2-3 hari juga. 2 minggu pun semua dia slow terurai. Okey, next. Okey, ini contoh-contoh yang kita buat. Ini adalah contoh yang kita buat bersama-sama dengan kadang-kadang budak sekolah, penduduk dan sebagainya. Kita buat uji cuba dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buatlah uji cuba.
Tapi kalau tuan-tuan rasa tak yakin, cuba tuan-tuan panggil kita buat bersama-sama. Apa salahnya? Okay. Sekarang masa kita dah 1 jam dah berlalu. Tapi kita pun tak nampak bagaimana cara nak buat. Kalau kita buat praktikal, saya benda ni sangat seronok. Kita tahu benda ni kita boleh buat baja sendiri. Satu, kita tahu kita semua perlu janakan sedikit usaha kita. Yang ketiga, kita perlu ada ilmu sedikit. Yang keempat, kita perlu, kalau buat seorang mungkin kita rasa bosan. Tapi ada juga orang berminat. Kita boleh buat by team dan sebagainya. Yang kelima, baja ni dah betul-betul jadi. Tuan-tuan kalau cantik guna kisah dan halus sebagainya, tuan-tuan boleh packing untuk jual. Okey. Kalau tuan-tuan takut sangat, tak nak jual, tak apa. Gunalah baja untuk pokok-pokok tuan-tuan. Bagaimana yang kita buat ini, kita bukannya saya ajar ni baru 1 kali. Kita dah jual banyak kali dan kita dah buat banyak kali dah. Di mana? Antara yang kita buatnya, yang kita ajar biasa-biasanya di sekolah, komuniti dan sebagainya. Okay, next slide. Okay. Apa yang sesuai untuk dikompos tadi saya dah cerita tadi. Okay, sisa makanan yang sesuai untuk dikompos adalah pertama sayur-sayuran, daging. Takkan daging pula Makan daging tu daging yang kita masak, orang tak nak makan dah basi baru kita buat. Jangan ambil daging segar-segar tu. Lebih baik bagi kepada saya tuan-tuan. Kita makan je lah daging tu. Okay, daging kalau basi, buanglah air basi tak boleh pakai. Kita ambil basuh-basuh, daging tu boleh dikopak kecil-kecil. Okay. Makanan laut. Okay. Kalau makanan laut contoh kerang, janganlah makan ambil kerang kulit kerang tu. Susahlah. Ambil isi dia boleh lah. Bukan maksudnya kerang sebiji kerang. Okay. Makanan laut sebagainya. Apa lagi makanan laut boleh ke? Takkan kita nak buang makanan laut udang-udang ni kan? Udang-udang kita makan je. Susah sikit. Okey. Serbuk teh, kopi, takkan nak buat roti, macam kulit telur, semua boleh. Kita ramas apa semua. Tulang ayam boleh. Tapi tolong jangan guna tulang ayam lah, kita nak buat cepat. Tulang ayam ni lambat sikit. Boleh. Ikan, pisang perut, ikan pun semua. Kulit ayam, nasi, sisa dapur. Okey, semua ada kat ni lah. Mi goreng macam ni, mi goreng mihun. Mi goreng mihun ni bukannya tak boleh. Boleh, awak kena buang lah dulu minyak-minyak dia. Yang mana yang tak berminyak, yang berminyak sangat jangan guna. Kenapa dan mengapa tuan-tuan kena faham? Yang berminyak ini boleh mematikan bakteria dan sebagainya. Bakteria yang baik penguraian ni. Okey, sisa makanan yang tidak sesuai lah. Tulang besar macam dia kata tadi, kulit buah, sayur yang keras, benda yang keras-keras macam buah durian, jangan letaklah kulit durian. Jangan lalu pula kata konon-konon nak buat ni, konon-konon boleh kulit durian kau taruh. Nanti kau cari Haji Zul, mana Haji Zul kata semua boleh. Tak boleh. Okey, ketam, kerang apa semua ni tak payahlah pasal ada keras sangat. Kuah kari, kuah sup tak payahlah. Itu kita tak nak pakai dia. Plastik, kayu, kaca, besi, logam tak payah. Kita cerita tentang makanan kita saja. Tuan-tuan jangan salah faham. Saya saja je cerita dalam ni. Plastik, kayu, tuan-tuan boleh tahu tak akan benda ni boleh pakai. Tuan-tuan pun faham. Tuan-tuan ni terpelajar kan. Jadi kalau tuan-tuan faham, saya cuma bagi tahu apa sedikit sebanyak bahan-bahan yang boleh kita kompos. Bahan-bahan yang kita tak boleh kompos. Yang kita bekerja sekarang, kita yang bercakap sekarang tentang makanan. Kita menyelesaikan masalah pemakanan yang semakin banyak. Apa sebab kita yang membazir? Kalau kita ada makanan yang lebih, kita buat je lah. Daripada buang, kita buat. Di mana tuan-tuan boleh buat? Pertama, di rumah tuan-tuan, puan-puan sekali. Di kantin-kantin sekolah, kantin-kantin tempat tuan-tuan, semua boleh buat. Tak ada masalah pun. Cuma ada 3 perkara. Pertama, malas. Kedua, ilmu tu tak nak cari, tak ada ilmu. Apa yang ketiga? Yang ketiga ni yang susah sikit lah. Yang orang, kalau kita kata sombong tak boleh ajar, dia tak boleh nak tumpang. Okay, next slide. Kita nak cuba cepat sikit.
Okey, ini adalah percubaan-percubaan kita yang cuba kita buat. Banyak mana awak nak letak baja? Baja yang awak buat tu, kompos yang awak buat tu bagaimana? Awak nak taruh. Banyak mana awak nak taruh, tuan-tuan? Terpulanglah pada tuan-tuan nak letak banyak mana. Kita sesuaikanlah keadaan pokok. Kalau pokok tu pokok kelapa sawit, takkan tuan-tuan nak letak satu sudu je. Jadi tuan-tuan kena buat baik besar. Jadi bila besar barulah bersesuaian. Takkanlah tuan-tuan nak taruh sekilo untuk tanaman macam ni satu tempat. Tak, sikit-sikit je. 2-3 sudu gitu je. Bila tuan-tuan nak letak dekat pokok durian, takkan nak letak 2 sudu. Kurang-kurang satu pokok tu setengah kilo. Jadi nak dapat banyak, tuan-tuan fikir sendiri. Benda ni tak payah saya nak ceritakan lagi. Sebab tuan-tuan akan dapat pastikan benda ni akan berseronok akan datang. Next, ini cili, pokok cili yang kita buat. Ini untuk tomato yang kita buat. Jadi saya rasa tuan-tuan boleh nampak bukti-bukti yang kita buat ini. Ini adalah contoh-contoh percubaan kami lah. Okey, tengok cantik kan? Ini lagi, ini pokok terung dan sebagainya. Kita cuba buat pokok bawang. Ini kita ajar dekat sekolah lah. Kita bagi tunjuk bagaimana aktiviti pengkomposan di sekolah. Kita buat berkumpulan dan sebagainya. Kita tengok saya pegang ni, baju pun sama lagi saya pakai sekarang. Saya suka pakai baju putih ni. Saya pun tak tahu kenapa dan mengapa. Tapi sebenarnya memang ada baju koprak baru. Tapi saya suka baju pakai koprak ni. Okey. Ini cubaan kita tahun 2001 lagi. Okey, next. Yang tadi, okey. 7 Disember kita cuba buat. Tuan-tuan boleh tengok tanah ni, tanah jenis batu pun kita buat ni. Kita buat percubaan tanah jenis batu. Setiap ada, lama dah berapa tahun dah kita ni, kat 9 tahun, 10 tahun dah kita orang buat. Mula-mula diperkenalkan ni, kita buat percubaan. Okey, jambu dan sebagainya. Kita buat percubaan. Okey. Tuan-tuan boleh tengok daripada kecil. Tanah apa yang kita pakai? Banyak tanah batu. Kita cuba saja. Okey, next. Slide kita tengok. Daripada pokok ni dah jadi macam mana kesuburan dia. Tuan-tuan boleh tengok tu. Tanah batu ni. Tengok daripada 1 Mac 2015 pada 5 September dan sebagainya. Dah. Okay, next. Ni contoh-contoh lah ni. Tanah batu boleh hidup segar dan sebagainya. Baru kita pakailah baja ni. Pertama saya suka baja ni. Saya buat dekat rumah saya pokok pelam. Tanam pokok batu, tanah atas tanah batu. Tapi saya terperanjat menggunakan baja pengkomposan ni, tanah batu kita tu dah jadi gembur. 6 bulan saya tengok, semua dah cantik. Dia jadi macam tanah betul. Padahal saya tanam dulu batu-batu nak gali pun susah. Jadi tuan-tuan boleh mencuba. Okey, ini adalah ilmu. Okey, next slide. Ada lagi? Ini contoh. Orang kata pokok ni tak boleh hidup kat lain tempat. Pokok apa? Pokok pelam apa ni? Pelam madu apa benda tak tahulah ni. Yang kat Perlis sebagai tak boleh. Rupanya boleh berbuah cantik pun guna. Ini semua guna baja tak kurang kita. Okay, next. Ini contoh-contoh. Kita cuba cepat sikit ni. Dan ni cepat lah. Kalau buat praktikal dan sebagainya, kurang-kurangnya kita ambil masa paling minimum setengah jam lagi lah. Okay, ini pokok pada September 2020 itu percubaan uji cuba kita. Okey. Tuan-tuan boleh nampak bagaimana pokok tu segar. Okey, next. Okey, tengok tuan-tuan boleh nak sampai ke petik buah dan sebagainya kita buat. Jadi tuan-tuan boleh nampak sendiri bagaimana percubaan-percubaan kita dan berjaya, dan tuan-tuan jangan takut. Untuk laksanakan kena mendatangkan kebaikan kepada kita semua, kebaikan kepada semua sekali yang hadir, dan juga kebaikan kepada kalau kita nak buat bisnes lah contoh. Kalau kita nak buat bisnes pun boleh. Ramai dah buat bisnes. Saya setelah percubaan yang pertama berjaya, kita perkenalkan pertama kepada kat Melaka sana, dia dah jual, dia dah berhentilah seorang pegawai kerajaan lah. Dia berhenti buat benda ni. Dan saya dah bercakap dia banyak kali dengan dia. Minimum dia kalau jual satu hari lebih kurang dapat income dia RM2,000. Kalau benda dia bawa habis RM2,000. Itu minimum lah dia bawa kalau satu tempat. Tetapi kalau dia tak jual, orang beli,
Confirm dia kata RM500 setiap hari, jalan lah kalau saya tak pergi macam tempat pameran dan sebagainya. So sekarang kalau pergi dekat pameran dan sebagainya, RM2,000 minimum setiap hari dia dapat. Sekarang dia dah berhenti dah. Dia buat benda ni semua. Jadi tak heranlah kalau kita ni baja kita buat ni, nampaknya yang dia dapat bahan ni dari pasar-pasar je. Jadi taklah dapat, dia tak beli pun. Apa percuma saja. Jadi yang kita buat ni tak beli pun. Yang beli tu, apa benda tu yang beli? Bakul dan sebagainya lah kot. Kain-kain yang tak pakai pun kita tak beli. Dan juga kita buat, kita boleh jual pula. Bukan sekadar buah je. Baja tu sendiri kita boleh jual. Jadi apa yang kita takut sebenarnya? Jadi masalah yang kita takut adalah masalah diri sendiri. Yang tak nak cuba dan menganggapkan remeh. Kita ni perlu beritahu kepada setiap orang supaya benda ni dapat berkurangkan pembaziran. Janganlah sampai ke tahap pelupusan. Kita guna yang alternatif-alternatif yang kita tahu. Semoga kita sama-sama mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Next. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa pada kali ini kita tak boleh share lagi yang tekan apa, baja bokashi. Bagaimana nak buat? Kalau tuan-tuan masih berminat, kalau perlu bokashi mungkin kita perlu 1 jam lagi lah. Jadi saya rasa biarlah kita buat bokashi ni next program lah. Ataupun kita cuba buat yang ni dulu. Kalau berjaya kita buat lagi yang baik lagi. Bokashi ni buat kat rumah juga. Tetapi dia memerlukan produk serbuk bokashi. Bila buat dua perkara kita nak. Pertama tong bokashi dan juga produk serbuk bokashi. Serbuk bokashi ni perlu campur dengan EM. Dan kita tak nak beli EM. Kita nak belajar EM buat. Dan saya akan ajar macam mana nak buat EM. Saya rasa senang je kot. Lepas tu kalau rasa malas sangat kita beli lah. Itu je lah. Tapi tak ada ilmu lah kadang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada slide lagi tak ni tengok tunjuk? Okey, itu aja dah habis. Rupanya kita dah habis. Alhamdulillah. Saya rasa taklah laju sangat, taklah slow sangat. Tapi habis dalam tempoh betul-betul 1 jam lebih sikit. Jadi saya harap tuan-tuan ada nak, saya rasa kalau nak bertanya, kumpulkan soalan tersebut. Kita akan bincangkan, saya akan jawab, bagi tahu kepada pihak pengurusan tuan-tuan, nanti dia hubungi saya punya staff, nanti kita akan jawab lah berbagai cara pun, insyaAllah. Tuan-tuan, sebab saya nak kejar masa juga. Saya harap tuan-tuan faham lah apa maksud saya nak cerita ni. Sebenarnya kita pertama, maksud dia ada beberapa perkara. Okey, apa yang kita nak saya cadangkan, saya suruh amalkan. Pertama, kita nak kurangkan pembaziran. Ingat pembaziran tu adalah menyebabkan makhluk tak suka. Allah tak suka, makhluk lain buat tak suka. Kita je rasa diri kita suka. Okey. Sebenarnya semua agama melarang pembaziran. Jadi saya nak elaklah pembaziran. Itu apa yang kita boleh bakallah. Yang kedua, kenapa kita cuba laksana? Nak kurangkan sampah. Nak kurangkan sampah di tapak pelupusan. Berapa banyak sampah yang kita dah hasilkan? Okey, negeri Johor saja 4,000 tan satu hari. 4,000 tan satu hari, sebanyak 45% adalah datangnya daripada sampah makanan. Siapa yang buat? Kita semua yang buat. Banyak mana yang selalu kena bayar? RM90 satu tan kita masuk tapak pelusuan, kerajaan kena bayar. Tuan-tuan kena faham. Ni fakta. Yang ketiga, kita nak kurangkan perbelanjaan pengurusan sisa pepejal. Okey. Tuan-tuan dah faham, kena banyak. Yang keempat, kenapa kita laksanakan ini? Pertama, kita nak jadikan rakyat Malaysia ni salah satu rakyat berilmu. Yang menjadi rakyat yang, apa kata orang? Pandai. Berilmu, perangkat, hebatlah orang tanya boleh jawab apa semualah. Yang seterusnya, nak dapatkan
Duit lah, mudah berduit. Kita boleh jual baja dan sebagainya. Yang seterusnya nak kurangkan jangka hayat tapak pulpusan. Itulah sebab-sebab yang kita nak buat. Okey, bila dah dapat jangka hayat tapak pulpusan, kita beruntung, negara beruntung dan sebagainya. Okey, kalau kita kurangkan sampah, kita semua untung. Okey, yang seterusnya daripada membazir, kita hidupkanlah tumbuh-tumbuhan makhluk Allah ni. Kita segarkanlah tanah-tanah kita supaya jadi sihat dan boleh sesuai untuk semua makhluk dan berguna untuk makhluk-makhluk yang ada ni. Makhluk di dunia ni bukan kita je, makhluk pokok, makhluk hidup dan sebagainya. Okeylah tuan-tuan, itulah saya tahu, saya dah bagi tahu sedikit bagaimana perlu kita melaksanakan bajet untuk laksanakan bajet Takakura. Ataupun dipanggil pengkoposan Takakura. Okey, saya dah cerita sedikit ilmu yang saya ada ni. Kalau tuan-tuan rasa kita nak buat praktikal, kalau tuan-tuan rasa sangat teruja nak buat praktikal dengan saya, nanti tuan-tuan buat satu hari dengan saya, kita boleh bersama-sama. Okey, kalau tuan-tuan rasa tak faham, tolong bagi tahu soalan kepada pihak pengurusan, nanti dia akan berhubung dengan pihak staf saya. InsyaAllah saya jawab. Selain daripada itu, saya juga minta maaf kepada tuan-tuan sekiranya tuan-tuan ada yang tak berapa nak faham lagi. Okay. Saya juga minta maaf kepada tuan-tuan kerana kalau mungkin saya rasa cepat sangat. Saya minta maaf kepada tuan-tuan kerana saya tak boleh share dengan berkasi yang diminta oleh pihak pengurusan tuan-tuan. Nak buat 2 masa yang panjang. Juga saya minta maaf sekiranya kesilapannya datang daripada saya ni. Saya mengecil hati tuan-tuan dan sebagainya bagi orang-orang yang suka membazir seperti saya, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan terkecil hati, tapi tuan-tuan lihatlah pada diri sendiri. Okey, adakah tuan-tuan ni membazir atau tidak? Kalau tuan-tuan di golongan orang yang tak membazir, alhamdulillah. Kalau kita di golongan membazir, kita ubahlah perangai kita. Sebab kita ni bukannya perfect sangat. Kita ni makhluk Allah, makhluk yang sentiasa melakukan kesilapan. Maka kita bertaubat kepada Allah SWT. Moga-moga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan kita tahu kita ini adalah makhluk sementara ya di alam dunia ni. Kita juga akan dihisapkan satu persatu. Jadi kita elaklah. Kita berilah yang terbaik untuk makhluk dan juga orang ramai. Semoga Allah permudahkan kita dapat pahala dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sudahi dulu juga dengan ceramah saya, perkongsian kita pada kali ini. Semoga tuan-tuan boleh melaksanakan sendiri, dapat ilmu, dan insyaAllah kita akan tunjuk ajar. Semoga kita berjumpa lagi untuk masa akan datang. Dengan ini saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.